Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Sekarang ni saya sedang berada di Felda Pemanis 1. Kebetulan, bukan kebetulan lah, berbetulan sebenarnya. Isteri saya pun Nur Rahmani 2. Jadi boleh gila-gila lah. Rumah anak-anak semua kat Mani 2 lah, rumah dia. Saya datang sini sekejap. Mani 1 ni rumah mak ayah saya, untuk tolong bantu buat ketupat. Esok dah raya, kan. Jadi ni ketupat jantung nama dia. Yang ini namanya ketupat, dah patah pula, dah siap patah pula dia punya ni, putus. Ketupat apa nama dia, bawang, ketupat bawang. Ni ketupat jantung, ini ketupat bawang. Jadi hari ni saya nak tutorial cara nak buat ketupat jantung dan ketupat bawang. Biasanya ketupat jantung ni kalau daunnya panjang, kecil-kecil, jadi kita buat besar sikit, nampak besar sikit. Tapi kalau daunnya dah besar, buat yang ni je, tak banyak dia punya belok-belok dia. Daun besar sesuai pakai yang ni lah, jadi dia tak terlalu besar sangat. Kalau besar dia punya daun dia, kita buat ketupat jantung, makin besar lah jadinya. Tapi tak ada masalah, ikut sukalah nak buat yang satu kan. Jadi hari ni saya nak tunjukkan cara nak buat ketupat. Ketupat mana dulu? Nak ni ke ni dulu? Ketupat bawang ke ketupat jantung? Ketupat bawang dululah yang mudah ni. Okey, ketupat bawang dulu. Okey, nanti kita tengok. Okey guys, kita nak buat dua jenis ketupat. Namun ke bentuk dia sebenarnya sama je ketupat, tapi bentuk berlainan, jadi namanya pun berlainan untuk mudah kita kena pastilah mana satu kan. Kalau tak susah nak sebut ketupat yang macam mana kan. Nak sebut nama dia terus senang. Jadi kalau macam ni, ini nama dia ketupat bawang. Ketupat bawang ni mudahlah nak buat, yang paling mudah lah pada saya nak buat. Yang kedua yang saya akan tunjukkan ni namanya ketupat jantung, ataupun ada orang panggil ketupat pasar. Bentuk dia cantik. Ni saya suka buat ni sebab dia cantik. Tapi nak dapat cantik ni, dia rumit sikit lah. Biasalah nak cantik kan, rumit sikit lah. Jadi perempuan ni, wanita-wanita nak cantik pun kena rumit sikit lah, kecuali memang ada anugerah. Apapun kecantikan, keburukan tu semua datang pada Allah. Jangan bangga kalau cantik. Yang buruk pun jangan rasa terhina, sebab semua adalah ciptaan Allah SWT. Okey, tuan-tuan sekalian, penonton sekalian, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah. Jadi untuk buat ketupat bawang nampak dia punya daun dia besar. Sesuai lah. Kalau kita ada daun yang besar, sesuai ketupat bawang. Kalau kita ketupat daun yang besar, kita nak buat ketupat jantung ni, dia nanti jadi terlalu besar sangat. Takut nanti dia punya panjang daun tu tak cukup. Jadi sesuai buat ketupat ni. Ni pun dia nampak besar kan. Jadi kalau kita buat ketupat ni dengan daun yang besar macam ni, contohnya macam ni. Ni ada dua jenis daun lah saya tunjukkan. Ni yang atas ni daun yang lebar, yang bawah ni nipis sikit. Kalau yang nipis ni saya biasa buat dengan kita buat ketupat ni, ketupat jantung ni. Okey. Jadi untuk permulaannya saya akan tunjuk nak buat ketupat yang mudah ni lah, ketupat bawang. Tapi kadang ada yang suka ketupat comel-comel je kan, walaupun daun kecil dia buat ketupat bawang pun boleh, tak ada masalah. Ada yang suka ketupat dia besar-besar, daunnya besar, tapi dia nak buat ketupat ni, ketupat jantung sebab dia suka cantik kan, pun boleh. Nak buat ketupat besar, satu ketupat satu periuk, boleh pun, tak ada masalah. Okey. Jadi sekarang ni saya nak tunjuk cara tutorial untuk buat ketupat bawang. Jadi ini daun yang lebar saya pilih, yang agak besar. Jadi tengok ni, cara nak buka ni pun kena pandai. Ni kena betul-betul rapat ke lidi, biar kita dapat maksimum, dapat daun secara maksimum. Urutkan gitu cara urut dia. Yang ni pun sama. Okey. Dia pun sama, senang aja ni. Pastikan kita lurut betul-betul gitu.
Tembak tinggalkan lidi saja. Kalau tak rugilah kan. Daun lebar kan. Daun mahal sekarang ni. 50 helai RM8 RM8. Yalah susah nak ambil kan, nak panjat lagi Jadi ni cara dia. Okey, saya tunjukkan satu dulu Ambil satu daun nanti, ada dua kan? Ada dua daun. Ni dua. Ni. Satu yang pertama kita ambil ni. Ni tangan kiri tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu pusingkan pada jari kita ni, empat jari kita ni. Pusing 3 kali macam tu Jadi ni saya sebut ni kepala lah. Ni ekor ekor ke atas, kepala ke bawah. Yang kedua, jatuh, minta maaf Allah, jatuh pula terlorot biasalah saya pun staging tak bawa. Okey. Yang kedua ni, ni samakan gitu. Kepala atas, kita balut, ekornya kat bawah. Ni besar, susah sikit saya nak pegang Okey, besar. Okey. Besar daun dia. Perhati besar Okey. Jadi tengok, saya pilih permukaan yang licin dia ada dua permukaan. Satu permukaan yang kurang licin, yang kesat sikit, yang ni permukaan licin. Jadi saya pilih yang licin supaya permukaan licin ni berada di luar di luar, biar nampak cantik nanti ketupatnya Okey. Kemudian saya tunjuk dulu, belum boleh tahu lagi dah buat nanti ramai terkian nak ikut Okey. Ini ekor ni, yang ekor atas ni letak di atas ekor yang kanan. Kiri atas, kanan bawah. Okey. Macam ni. Okey. Jadi bila dah macam ni asas dia, yang lain semua ikut je. Silangkan ke empat-empat. Ke enam lah. 3 kiri 3 kanan tadi kan. Silangkan semua sekali, masuk semua. Okey. Allahu Akbar. Bulan ni Ramadan terakhir ni Ramadan terakhir, hari terakhir lah untuk tahun ni. Mudah-mudahan bukan Ramadan terakhir lah untuk saya untuk tuan-tuan juga. Okey. Jadi bila dah silang ni, okey, macam tu. Jangan nampak bentuk macam bentuk apa ni? Macam bentuk ikan bawal lah. Kan? Macam bentuk ikan. Jadi bila dah macam ni, macam mana? Ini asas. Semua buat ketupat asasnya kena macam ni. Okey. Jadi untuk ketupat bawang ni, fokus saya nak tunjukkan ni. Ni ekor, ni jadi sirip. Tadi kepala, jadi sekarang jadi sirip ni sirip ikan, ni ekor ikan lah. Kan? Jadi semua ketupat asasnya macam ni. Tengok jari saya pegang. Jari kena pegang betul ni, jangan saya terbuka. Kalau tak betul pegang, nanti dia betul boleh terburai. Okey, sekarang kita nak buat ketupat bawang. Saya kata mudah. Kenapa mudah? Sebab dia satu laluan saja. Tengok ni. Ni kan. Ini ekor dia. Ekor yang sebelah atas ni pegang. Nak cantumkan ke sini, nak temukan di mulut ikan. Yang sini pun nak daripada belakang sini, kena pusingkan. Nak cantumkan ke mulut ikan. Macam mana cara dia? Tengok saya buat. Silangkan je sini. Silangkan masuk sini. Silangkan. Silangkan dia kena macam tu. Kita masukkan ni, kena patahkan macam ni. Gitu cara masukkan. Kalau nak masukkan pada ikut ujung dia, ujung ni nak masukkan jadi susah lah kan. Jadi kita patahkan tu dua. Lipat dua sebenarnya. Macam ni pun sama. Ni belakang ni tadi nak masuk, tapi dia pusingkan. Okey, pusingkan. Pun sama juga untuk temukan di mulut ikan. Ini saya dari belakang saya pusing, daripada atas tadi saya pusingkan belakang supaya mudah. Kalau kat bawah susah kita nak tu kan, jadi saya pusingkan. Okey. Ni dah siap. Ni tadi yang asas tadi macam ni. Nampak Tadi ekor dia kat sini. Sekarang ni ekor dia bercantum kat depan. Saya masukkan atas sini, yang bawah sini masuk sini. Masuk sini, masuk. Bersilang-silang. Berselang-seli Okey. Sekarang dah sampai macam ni, tengok sini. Dah mudah. Ni dah ada laluan ni. Dah ada laluan. Untuk apa? Untuk yang ni. Yang ni kita nak tebus ini.
Yang ni nak temukan ke sini. Yang ini pun nak masuk temukan kat sini. Okey. Jadi agak sempit sikit laluan ni. Kita cuba. Ni dah boleh lepas dah. Sebab dia dah fit dah kat sini kan. Ni masuk sini. Okey. Masukkan sini. Satu je masuk. Yang sini masuk satu je. Yang bawah ni ada dua masukkan. Satu. Ni kena kemaskan dulu ni. Jangan sampai apa tu? Keliru. Ni dia punya laluan ni. Jangan sampai keliru. Laluan dekat sini. Masuk sini. Okey, masuk sini. Cantik. Alhamdulillah. Sekarang ni dah siap lah dia punya base. Jadi apa kerja yang nak buat ni? Kita kena kemaskan dia. Ketatkan. Ini dia punya laluan dia. Tarik. Nampak? Ini pun kena hati-hati penonton, sahabat-sahabat sekalian. Sebab apa? Biasa terjadi bila masa kita nak ketatkan ni terlalu nak laju sangat kadang-kadang sampai terputus. Kena perhatikan. Kena fokus lah supaya jangan sampai kita berkasar dengan benda yang lembut ni. Benda lembut ni tak boleh kasar-kasar kan. Slow-slow, tenang-tenang. Jadi jangan sampai terputus. Okey, gitu. Minta maaf lah saya kadang-kadang tak perhatikan nampak ke tak nampak dalam kamera ni. Tu dah siap. Ini namanya ketupat apa? Ketupat bawang. Ketupat bawang ni mudah. Saya tunjukkan tadi satu laluan je, satu sekali masuk je kan. Yang ekor naik ke atas, tembuskan kat mulut. Yang ekor sebelah sini, masukkan tembus kat ni. Macam ni, tembus kat sini. Yang sini tadi, tembus sini, tembus sini. Dah. Siap dan ketatkan. Siap ketupat bawang. Sesuai untuk orang yang suka membawang. Sambil membawang boleh buat ketupat bawang. Kan? Ini tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Alhamdulillah. Selesai. Perempuan jangan pelik pula. Saya macam mana pula boleh rentas negeri ni. Saya sebenarnya balik sini sehari sebelum PKP Johor Bahru Kulai dengan Kota Tinggi kan, PKP hari Jumaat 7 bulan tak silap, 9 bulan hari tak akhir sekolah. Jadi hari tak akhir sekolah tu saya ambil anak saya di SMKA Balai Penawar. Kemudian terus barang banyak, balik juga rumah sekejap, letak barang letak barang tu, terus jemput anak saya pula di Muar, SMKA Haji Muhammad Yassin Muar. Lepas tu terus balik. Jam jalan jam. Jadi nak sampai ke Muar tu sampai pukul 8. Dah lepas maghrib dah. Anak saya pun dah buka. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada guard yang bertugas di SMKA Haji Muhammad Yassin Muar tu, yang sama-sama pastikan anak saya tu buka puasa lah. Dia belikan makanan dan sebagainya lah. Tolong belikan makanan. Sampai kat sini, kat Fedah Manis ni, kebetulan saya suami isteri memang kat sini. Isteri pandai 2, saya pandai 1. Dia pukul 11.30 baru sampai. Itulah cerita dia boleh sampai kat sini. Ada orang pelik juga, ustaz ni macam mana boleh sampai musim-musim PKP ni boleh merintah daerah. Sebenarnya sebelum dilarang, dan Ketua Jabatan nak sediakan surat untuk kami pergi balik ke sana. Takkan nak balik pula kan. Lepas raya lah kalau nak balik pun. Okey, jadi alhamdulillah lah ada rezeki tahun ni untuk balik beraya tu, di kampung, alhamdulillah halaman. Jadi tak ada masalah ke mana pun kita beraya. Mudah-mudahan semua sekali bergembira lah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Taala. Baik. Selesai ketupat bawang. Jadi keluarga saya ni, adik-adik saya 6 orang. Semua sekali pandai buat ketupat ni. Semua mak saya yang ajar. Hajah Zainab. Alhamdulillah. Ni ketupat bawang dah siap. Jadi ni tadi saya dah kemaskan, dah masukkan. Tuan-tuan boleh tengok sambil saya sambil saya mengomel tadi tu, kan. Sambil saya buat ni. Jadi macam ni nak masukkan beras. Ni buka ni macam ni. Bukakan ni. Tarik je. Masukkan beras. Sampai sini sampai sini. Dia punya tu had dia. Boleh rasa pakai tangan ataupun boleh tengok dia agak transparent ni, boleh nampak tahap beras tu sampai mana.
Kalau lebih nanti dia jadi keras, tak sedap, ataupun kurang air dan sebagainya nanti. Okey, siap. Ni ketupat apa nama dia tadi? Ketupat membawang. Bukan, ketupat bawang nama dia, ketupat bawang. Baik. Yang ni ketupat apa dia? Cerita ke? Ketupat pasar ataupun ketupat jantung. Macam mana nak buat ketupat jantung ni? Ni saya pilih daun yang agak kecil sedikit daripada yang tadi. Ni pun sama juga proses dia. Kena lurutkan, buang dia punya lidi dia. Lidi saja maknanya kena rapat ke lidi. Kita buka ni kena rapat ke lidi supaya daun ni tidak kita bazirkan lah. Gitu. Nampak bersih lidi dia. Kita lurutkan. Okey, siap. Dah dapatkan dia punya tu. Tadi masih yang sama lagi, ambil yang kilat. Yang ni kurang kilat. Yang ni yang kilat, yang cantik. Okey. Pusingkan pada jari, pada jari 4 jari ni. Balut 4 jari. Yang ni pun sama, kepala atas, ekor bawah yang tadi, kepala bawah, ekor atas, sama juga macam tadi. Sama, ni asas ketupat semua sama. 3. Okey, kemudian sama juga yang atas ni, kiri atas. Kemudian terus silangkan ke 6 tadi. 3 sebelah tadi kan. Jadi 6 lah. Jadi silangkan dia, jadikan macam tika lah. Selang-selangkan macam buat tika tu. Depan cukup, nanti belakang dia automatik. Automatik dia jadi. Kita fokus pada depan saja. Macam tu cara buat dia. Dah jadi ikan, ikan bawal. Okey, sekarang ni kita nak buat ekor ni. Tengok. Yang tadi saya sebutkan balik, ketupat bawang tadi, ekor ni kita naik atas ni kan. Kita naik atas ni temu kat mulut. Yang bawah pun kita pusing, kita temu kat mulut. Lepas tu yang ni kita temukan kat ekor sini. Jadi ketupat bawang. Tapi yang ni, yang ni dia agak susah sikit. Tapi nak cantik kan, nak cantik jadi memang kena susah sikit lah. Tadi saya sebut pada awal tadi kan. Okey, macam ni. Ini ingat. Ini ekor kita kena buat macam ni. Ekor ni kita nak silangkan macam ni, kemudian dia bertemu di bawah, dia ikut bawah. Dia ke yang atas ni. Yang atas ni kita nak halakan dia ke muncung sini, tapi ikut bawah. Jadi sini kena lipat lah. Sini kena selekor sini. Sini kena U-turn. Sini kena U-turn. U-turn. Lepas tu silang-silangkan ikut tu ke bawah. Yang atas ni pula kena U-turn macam ni. Bertemu di mulut tapi ikut atas pula. Gitu. Yang tadi yang ni terus ke atas. Yang bawah terus bawah. Tak. Yang ni atas belok ke bawah. Baru temu ke mulut dari bawah. Dari jalan bawah. Okey, saya tunjuk. Ni ke bawah. Ni cantik sikit ni. Saya tunjuk ni. Kena pusingkan ke bawah. Sebab dia kena basekan pada ni. Silangkan yang bawah ni. Bukan silang ikut yang atas ni. Ikut yang bawah ni. Pusing. Masukkan. Cara masukkan lipat dua. Macam ni lipat dua. Tapi jangan lipat. Kalau lipat nanti dia jadi terlipat lah. Tak cantik. Ini dia apa? Orang cakap. Dia macam mana nak cakap macam berlipat lah. Kita lipatkan dua macam ni. Tapi jangan tekap dia jadi tak cantik nanti dia punya daun. Okey. Harap penonton semua faham lah apa saya cakap ni. Saya pun tak faham sangat ni. Okey, dah siap. Ini yang tadi ikut bawah kan. Ikut bawah. Saya balikkan semula. Yang ni pula, yang ni agak rumit sikit. Ni kena macam ni. Macam ni. Ni, gini. Masuk ke sini. Ikut silang ini. Silang ni. Jangan kena fokus kena fokus. Nampak ni? Ni dia nak mula nak lari ni. Jangan sampai lari. Okey. Ni masuk sini. Dia dah jumpa dah. Nampak? Dia jumpa dekat mulut ni. Dah jumpa kat mulut dah ekor. Okey, yang ni sekarang ni
Ni laluan untuk ni lah. Laluan untuk kepala ni masuk ke ekor macam ni. Masuk ke tempat ekor tadi. Nak temukan ni dengan ni. Temukan. Tapi cara dia, masukkan sini. Ikut saja dia punya laluan dia. Dah ada, dah siap dah laluan dia. Di tengah-tengah ni. Dah siap. Dah siap. Cuma yang ni saya tengok dia macam terbuka ni. Ni kena fokus ni, kadang-kadang terbuka, kita kena masukkan. Masukkan. Jangan panik. Masukkan. Okey. Bila dah macam ni, kita pun kemaskan dia. Okey, kemaskan. Ini proses mengemas ni pun kena fokus dan kena berhati-hati supaya tak koyak. Daun kelapa yang lembut ni. Daun kelapa yang muda ni. Biasanya yang muda-muda ni mudah koyak ni. Jadi siapa yang mudah koyak, dia tu mudah lagi. Bukan mudah pula, silap. Dia muda lagi. Biasalah tangan tengah bergerak buat kerja, mulut cakap, tu kadang-kadang tersyasyul. Minta maaf ya. Jangan marah ya. Ni kita kemaskan. Kemaskan. Minta maaf lah, saya tak berapa mahir ni Kadang-kadang dia tersilap. Bukannya bukan cakap kosong ni. Memang kadang-kadang saya tersilap sampai terburai. Bila terburai tu buat balik, buka balik. Kan? Biasanya peringkat asas nak masuk tu. Dan biasanya nak buat ketupat jantung ni kan. Dia susah sikit. Tapi bila dah siap tu, kita seronok benda dah kita buat, hasil tangan kita jadi kan, cantik. Macam tu. Cantik tak? Cantik tak? Siapa kata cantik? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan, saya nampak tu. Okey. Potong. Ni saya proses untuk finishing saya tunjukkan sekali proses finishing. Biasanya finishing ni saya dah buat semua sekali, baru saya finishing masa nak isi beras. Ni saya tunjukkan. Ini potong kan. Ni masukkan dalam ni. Masukkan. Okey. Cantik dah. Nanti jadi cantik. Okey, dah siap. Habis macam ni nak masukkan beras? Masukkan beras macam ni. Ni buka ni. Masukkan. Beras pastikan dah basuh. Masukkan. Beras yang dah ditoskan masukkan. Kemudian tahap dia punya parah dia bawah daripada ni. Ini bucu ke bucu ni. Jangan ikut ni. Bawah sikit. Ikut lain ni. Ni. Ikut lain ni Ikut lain ni. Ni bucu, ada bucu kan? Bucu, sini bucu. Ikut sini. Begitu. Kalau tak nanti dia keras terlebih. Jadi dia tak masak, kadang dia berjelantah dan sebagainya. Dia tak cukup air. Jadi begitu cara dia. Jadi tutup balik dan boleh ikat dengan ketupat-ketupat yang lain. Ada koyak dah sikit. Tu hati tu. Okey, itu saja. Bolehlah disatukan dengan ketupat-ketupat yang lain yang dah siap. Bila dah masuk beras dulu baru boleh ikat Dah masuk beras boleh ikat. 5 biasanya. 5 ikat. Macam tu. Dapat. Lepas tu bolehlah rebus Rebus dalam 2-3 jam, lebih kurang 2 jam setengah 3 jam. Baru dapat ketupat yang tahan lama lah. Dia masak lebih lama, lebih tahan. Macam tu. Okey. Itu saja. Okey, itu saja para penonton. Konten saya pada hari ini buat ketupat. Ketupat apa tadi? Ketupat bawang dan ketupat jantung. Tunjuk lagi sekali lah. Ni ketupat bawang. Ini ketupat jantung. Ketupat jantung kan bentuk dia macam jantung, dup 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 dup
dup kan. Jadi ketupat jantung. Jadi itu saja. Jadi alhamdulillah kita dah berada di akhir Ramadan. Sedih nak rasanya kita nak tinggalkan Ramadan ni. Jadi ada masa sikit lagi ni. Mudah-mudahan lepas ni boleh kita mengaji. Macam kita seolah-olah tak jumpa lagi Ramadan tahun depan. Gitu. Ni sampai waktu maghrib ni. Kalau boleh banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan baca Quran. Ada yang tak mahu baca Quran, buatlah amalan lain, tak ada masalah. Buat amalan-amalan yang baik. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ganjaran yang baik insya-Allah. Man shama ramadanan man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosa yang telah lalu. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita lah. Di hadis yang lain Nabi kata apa? Celakalah bagi umatku, kan? Yang mana bila masuk Ramadan, habis saja Ramadan, dosanya tidak diampunkan. Celaka. Maknanya nasib tak baik lah bagi dia. Jadi mudahan, itu hadisnya panjang lah, saya sebut sedikit saja daripada mafhum daripada hadis tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan tutorial buat ketupat pada hari ini dapat sikit manfaat, dan apa yang saya katakan dapat juga diambil istifadah, ibrah insya-Allah. Jadi sempat lagi ni untuk baca Quran, sempat lagi kita nak bersedekah, yang sedekahnya sampai 700 kali ganda ni sampai maghrib ni. Jangan lepaskan peluang, bagi yang nak bagi duit raya kepada anak ke, kepada ibu ayah ke, sekarang ni. Jangan tunggu lepas maghrib pahalanya dah kurang sikit. Sekarang ni bagi duit raya. Tak dapat bagi duit raya sebab tak jumpa PKP. Minta nombor akaun, transfer sekarang. Nak nombor akaun saya? Tak payahlah, kan? Tapi kalau nak juga terpaksa juga saya bagi. Okey. Anak saudara kita, orang fakir miskin, jiran kita yang kesusahan dan sebagainya, ataupun jiran kita, anak-anak jiran kita nak bagi duit raya. Masa ni lah. Okey, boleh transfer. Okey. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran yang terbaik untuk kita pada Ramadan kali ini. Jadi cukup sekali itu, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.